Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. InsyaAllah ini kita akan meneruskan lagi pembahasan tentang at-tahdhir minat takfir. Jadi peringatan terhadap budaya takfir. Jadi seperti yang saya sebutkan, takfir ini pertama kali orang yang membudayakan takfir ini adalah golongan Khawarij pada masa Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Baik. Jadi nanti pada malam ini insyaAllah seperti yang saya sebut, suara clear. Pada malam ini insyaAllah saya akan, seperti yang saya sebut pada siri yang pertama dulu, saya akan membacakan sedikit macam mana pandangan Al-Habib Ali Al-Jufri penjelasan tentang takfir ini. Jadi saya ambil daripada kitab Al-Insaniyah Qabla Tadayyun. Jadi buku ini adalah susunan daripada tulisan-tulisan beliau di dalam surat khabar Al-Watan. Jadi surat khabar terbitan Mesir. Jadi beliau tulis. Jadi setiap minggu beliau tulis, kemudian dari maktab beliau, dari tim beliau mengambil tulisan ini, kemudian dibuatlah jadi satu buku. Jadi himpunkan tulisan ini, semua muka surat dia lebih kurang dalam 470 lebih. Jadi pembahasan beliau ini adalah bertajuk Al-Kafir. Jadi ditulis pada hari Rabu 6 hari bulan 3 2013. Beliau menyebut banyak pembahasan pada hari ini, hari-hari zaman-zaman sekarang ini tentang kalimah kafir. Jadi kalimah kafir ini disebut oleh orang-orang yang bermain-main dengan kalimah kafir ini. Jadi mereka menggunakan kalimah kafir. Bahkan sebahagian manusia, sebahagian orang juga sampai cenderung suka menggunakan kalimah kafir ini. Jadi orang-orang ini kita tahulah dari kelompok mana, daripada kelompok-kelompok yang radikal, ekstrim. Jadi sebahagian ada yang memutlakkan kalimah kafir ini terhadap orang yang berbeza pandangan dengannya, walaupun orang itu sama-sama agama Islam, cuma berbeza pandangan ya dalam masalah khilafiyah, dalam masalah furu'iyah, mereka mengkafirkan dia. Bahkan yang lebih teruk lagi, ada sebahagian yang sampai mengkafirkan orang lain hanya disebabkan perbezaan pandangan dalam masalah parti politik. Padahal Nabi SAW bersabda, mengingatkan kita semua tentang bahaya takfir ini, seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, sabda Nabi, ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir, mana-mana orang yang berkata kepada saudaranya dengan panggilan wahai kafir, wahai orang kafir, orang kafir. Tu bahasa Kedah tu. Orang kafir, kafir ni tak berapa piau sikit. Kedah ni dia kena kafir. Ni. Woi orang kafir. Dia kata macam tu dekat orang Muslim yang lain. Faqad ba'a biha ahaduhuma, maka tuduhan itu akan kembali kepada salah satu daripada mereka. Sama ada orang yang kena tuduh, dia panggil dekat orang tu, wahai orang kafir, orang tu betul-betul, kalau dia betul-betul kafir, ya perkataan itu kembali pada dia. Tapi kalaulah tuduhan tersebut kepada orang itu yang kena tuduh itu tak kafir pun, main-main, berbeza pandangan, dituduh kafir, maka perkara itu kembali kepada yang menuduh. Dan ada tambahan Imam Muslim dalam lain riwayat. Imam Muslim meriwayatkan, apabila inkana kama qala wa illa raja'an ilaihi, apabila yang tertuduh itu seperti mana yang dia katakan betul-betul kafir, ya kafirlah. Tetapi apabila orang yang tertuduh tidak kafir, maka tuduhan kafir itu kembali kepada yang menuduh. Baiklah, bahkan ada di antara kelompok-kelompok radikal ini, dia tuduh kafir, kemudian dia dari situ diambil kesimpulan bahawa tuduhan kafir ini boleh diperangi, boleh dirampas hartanya, jiwanya,
boleh dibunuh. Bahkan kalau orang tersebut mati, tidak boleh dimakamkan di pemakaman orang Islam. Dari sini seakan-akan mereka itu nak mencerminkan agama Islam ini berdiri di atas kebencian. Dan agama Islam ini hanyalah sekadar masuk Islam, berbeza pandangan, terus kafir, boleh dibunuh, kehormatannya tak lagi terjaga, hartanya jadi halal, boleh dirampas dan sebagainya. Na'udzubillah, ini pemahaman yang batil, yang bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala berfirman, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam urusan agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, telah jelas perbezaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Wa qad akhta'a man qala bi anna al-ayata mansukhatun, dan salah orang yang berpandangan bahawa ayat ini dinasah sebab dia turun di kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi ini ayat ini dinasah katanya. Jadi ini pandangan yang salah. Baik, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ada sebahagian lagi yang malah berpandangan bahawa hidupnya di zaman sekarang ini telah hidup pada zaman murtad. Jadi zaman sekarang ini bukan hidup pada zaman Islam seperti yang pernah saya sebut. Ada sebahagian kelompok radikal yang berpandangan bahawa inna wujudal ummatil muslimah yu'tabar qad inqata'a mundu qurunin katsira. Sesungguhnya kewujudan umat Islam di zaman sekarang ini dianggap telah terputus sejak beberapa kurun yang lalu. Ini pandangan yang salah. Al-Habib Ali Al-Jufri kemudian menjelaskan maksud daripada kalimah kufur dari segi bahasa. Dari segi bahasa, kufur itu bermaksud as-satru wa taghtiyah, menutupi. Jadi menutup. Kemudian sebab itulah petani, dalam bahasa Arab petani itu juga dinamakan sebagai kafir. Sebab apa? Sebab dia menutup benih dengan tanah. Jadi benih dia bubuh dalam tanah, dia tutup dengan tanah, dia dinamakan kafir juga. Begitu juga malam. Malam juga dinamakan kafir dari segi bahasa. Ini boleh tengok dalam kitab Al-Insaniyah Qabla Tadayyun, muka surat 302. Jadi malam dinamakan kafir sebab apa? Malam itu menutupi segala sesuatu dengan kegelapan dia. Begitu juga orang sifat ingkar. Orang yang memiliki sifat ingkar juga dinamakan sebagai kafir. Sebab apa? Dia menutupi hakikat dengan sifat ingkar dia tadi. Begitu juga al-qar, az-zift. Kalau bahasa kita ni saya duk cari-carilah apa petri, lebih kurang petri. Jadi petri yang kita macam ada lubang, kita petri lubang tu tutup. Itu juga dinamakan kufur. Sebab apa? Sebab dia menutup lubang tadi tu. Tanah dinamakan kufur juga. Sebab apa? Sebab dia menutup apa tu? Jenazah. Jadi apa, menutup apa lagi? Benih dan sebagainya. Baik. Dari segi syariat pula, kafir terbahagi kepada 5 bahagian. 5 bahagian. Yang pertama, kufrun duna kufrin. Kafir yang bukan kafir. Maksudnya macam mana tu? Yutlaqu lit-taghliz wa murtakibuhu la yakhruju 'anil Islam. Ini dimutlakkan kepada dosa-dosa besar dan orang yang melakukan dosa-dosa besar tidak sampai keluar daripada Islam. Orang yang berbuat dosa besar menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi menurut Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang melakukan dosa besar dia tidak murtad. Jadi contoh dia macam mana disebutkan oleh beliau, hadis Nabi SAW, baginda bersabda, ifnatani finnasi huma bihim kufrun. Ada 2 perkara yang dapat membuat manusia jadi kufur apabila terdapat padanya kedua perkara itu. Yang pertama, at-ta'nu fin nasab, mencela nasab. Kemudian wan nihayatu 'alal mayyit, meratapi jenazah. Fattihamun nas fi ansabiha wan nihayatu 'alal mayyit minal ma'asi al-muta'alliqah bil juhud. Maka manusia yang mencela nasab orang lain dan meratapi mayat. Ini termasuk kemaksiatan yang berhubungan dengan sifat ingkar.
tetapi dia walakin laisat mukhrijatan minal Islam. Dia tidak sampai mengeluarkan seseorang daripada Islam. Wa murtakibuha muslimun mudhnibun 'asid. Orang yang melakukan kemaksiatan tadi, dia adalah status dia sebagai seorang muslim, kedudukan dia sebagai seorang muslim, tetapi dia berdosa dan dia ini dianggap sebagai orang yang bermaksiat. Dia masih lagi Islam. Ini kafir yang bukan kafir. Kufur yang bukan kufur. Yang kedua kafir munafik. Kafir yang munafik yaitu wa huwa alladhi yatadhaharu bil Islam wa yubtinul kufra. Orang yang memperlihatkan keislaman dia. Dia dari zahir dia nampak Islam, tetapi batin dia kafir. Dia sebenarnya tak masuk Islam pun. Cuma daripada zahir dia kata dia masuk Islam. Tapi batin dia tak masuk Islam pun. Adapun hukum dia di dunia, hukum dia itu sebagai seorang Muslim. Jadi kalau dia mati, dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dikebumikan. Sebab apa? Sebab perkara hati ini dia tersembunyi. Kita tak tahu isi hati orang. Sedangkan hukum-hukum syarak itu dianggap berlaku kepada perkara yang bersifat zahir. Nahkum bil zawahir. Wallah yatawallas sarair. Kita menghukum sesuatu perkara itu berdasarkan zahir dia. Tetapi Allah lah yang menghukum berdasarkan perkara-perkara yang tersembunyi dalam hati. Semua itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tengok macam mana orang-orang munafik, mereka solat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda kenal mereka. Tetapi baginda tidak melarang mereka. Sebab apa? Memeriksa niat itu bukanlah tujuan kita. Baik. Kita lihat bagaimana hadis-hadis yang menjelaskan tentang sifat-sifat munafik. Munafik ini dia ada dua. Yang pertama munafik i'tiqad. Macam yang tadi sebut, pura-pura masuk Islam dan sebagainya. Padahal dia tak masuk Islam pun. Yang itu dari segi i'tiqad. Kemudian yang kedua munafik dari segi amalan dia. Dari segi amalan, contohnya dia melakukan ciri-ciri orang munafik. Kita tak boleh terus tuduh dia itu munafik, maksudnya pura-pura masuk Islam. Tak boleh. Sebab apa? Yang tahu itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan pada Allah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi thalathun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Apabila dia bercakap dia berdusta, apabila dia berjanji dia ingkar, dan apabila dia diberi amanah dia berbuat khianat. Baik. Adapun hukum kafir munafik di akhirat nanti, kedudukan dia adalah sebagai kafir. Dalil dia mana? Firman Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafikin mereka berada pada tingkat yang paling bawah daripada neraka, dan kamu tidak akan menjumpai penolong yang dapat menolong mereka. Maksudnya tak ada lah yang dapat menolong mereka.